sahaja aku solat sunat qabliyah zuhur serta sunat tahiyatul masjid serta sunat wudu serta sunat taubat. Ada 4 niat dalam tu: qabliyah zuhur, tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat taubat. Video yang sebelumnya, sahaja aku sembahyang sunat duha serta sunat taubat serta sunat hajat serta sunat istikharah serta sunat wudu, sampai 5 solat. Jadi apakah hukumnya dibolehkan? Jawapan ya. Mengikut pendapat para ulama Syafi'iyah, harus menggabungkan beberapa niat solat di dalam satu solat. Disebut dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibn Hajar Al-Haytami, dalam Nihayatul Muhtaj Al-Imam Ramli. Namun begitu, keharusan menggabungkan beberapa niat solat ini bukan berlaku kepada semua jenis solat. Tidak berlaku kepada semua jenis solat. Tapi dalam contoh solat-solat yang diberikan tadi, kesemuanya boleh. Akan terhasillah solat-solat tersebut seperti yang diniatkan. Namun begitu, bukan semua jenis-jenis solat yang boleh digabungkan niatnya. Yang ni perlu kepada penelitian, dan bagi orang awam agak susah sikit untuk mengetahui yang mana satu solat yang boleh digabung dan solat yang tidak boleh digabung. Maka masyarakat perlu mengaji lagi, kerana solat ni dibagikan kepada 2 kategori: solat yang maqsudah dan solat yang ghair maqsudah. Maqsudah dan ghair maqsudah ni pun kita tak biasa dengar kan. Lagi apa maksud solat yang maqsudah, solat yang ghair maqsudah? Maqsudah maksudnya solat yang ditentukan secara khusus. Maksud yang dimaksudkan ataupun yang menjadi objektif, menjadi target. Ghair maqsudah yang bukan ditentukan secara khusus, tidak dikehendaki dengan nama solat itu, tidak dikehendaki dengan nama solat itu. Itu maksud ghair maqsudah. Bahkan apa-apa sahaja solat yang dilakukan pada waktu itu, maka ia boleh dikira sebagai solat tersebut. Itu solat ghair maqsudah. Ayat apa kan? Contoh apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid tidak semestinya dengan nama tahiyatul masjid. Sebarang jenis solat yang dilakukan sebaik kita masuk dalam masjid sebelum duduk, itu boleh dikira sebagai tahiyatul masjid. Itu yang dimaksudkan dengan ghair maqsudah. Dia tidak ditentukan secara khusus, tidak perlu diniatkan sebagai tahiyatul masjid untuk dikira sebagai tahiyatul masjid. Apa jenis solat pun yang kita masuk ke dalam masjid, maka itu sudah dianggap atau dikira sebagai tahiyatul masjid. Kita masuk dalam masjid, kita buat solat sunat duha, maka duha itu dikira sebagai tahiyatul masjid. Kita masuk dalam masjid, kita terus mengikut imam solat fardu zuhur, maka solat fardu zuhur itu sudah dinamakan tahiyatul masjid, dikira sebagai tahiyatul masjid. Sebab yang dikehendakinya ialah jangan duduk sehingga dikerjakan solat terlebih dahulu. Allah yantahika hurmatal masjid, tidak mencemari kehormatan masjid dengan terus duduk sehinggalah dikerjakan solat terlebih dahulu. Begitu juga solat sunat wudu. Solat sunat wudu pun termasuk dalam kalangan solat yang ghair maqsudah, yang tidak ditentukan secara khusus. Sebab apa? Sebab apa sahaja solat yang kita lakukan selepas kita berwudu, dan kita berwudu sehingga batal wudu kita itu, yang dikehendakinya ada solat yang kita dirikan, yang kita kerjakan, maka apa jenis solat pun yang kita lakukan, itulah solat sunat wudu. Tapi kalau kita buat asing-asing, kita buat solat sunat wudu dulu,
kemudian baru kita buat solat sunat tahiyatul masjid, kemudian baru kita buat qabliyah, itu lebih banyak pahala. Kerana dalam kaedah menyebutkan maka aksara fi'lan aksara fadlan, sesuatu yang lebih banyak perbuatan, maka lebih banyak keutamaan. Dalam video tersebut ustaz ni dia ajar kita gabung ni sebab tak sempat nak buat semua jenis solat tu, 4 jenis solat tu nak buat antara azan dengan iqamah. Dia kata mana sempat, tak sempat. Rugi masyarakat kita tak berniat dengan kesemua jenis solat tu. Solat-solat yang dimaksudkan ialah qabliyah zuhur digabungkan dengan tahiyatul masjid, digabungkan dengan sunat wudu, digabungkan dengan sunat taubat. Jika semua jenis solat tahiyatul masjid, wudu, taubat, itu semuanya dari kalangan solat-solat yang ghair maksudah, yang tidak ditentukan secara khusus. Jadi hukumnya harus boleh. Betul dah ustaz ni kata boleh digabungkan, tapi yang sebenarnya tidak perlu digabungkan. Tidak perlu digabungkan. Kenapa? Kerana solat, kalau kita masuk dalam masjid, sebelum tu kita berwudu, kita pun masuk dalam masjid. Okey, katakan kita nak buat qabliyah subuh, masa 30 minit ataupun mungkin 4 minit, kita hanya sempat buat 2 rakaat, maka kita buat qabliyah subuh. Bila kita berwudu, kemudian kita masuk masjid, kita buat qabliyah subuh, niatnya qabliyah subuh, dan kita tidak berniat pun tahiyatul masjid, kita tidak berniat pun solat sunat wudu. Kedua solat wudu dan tahiyatul masjid tadi sudah pun masuk di dalam qabliyah subuh, otomatik, tanpa perlu kita menggabung-gabungkan niat. Itu disebut oleh Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bahkan disebut dalam Hasyiah Al-Qalyubi, Hasyiatul Jamal, Hasyiah Al-Mujairini, banyak kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i menyebutkan perkara tersebut. Tidak perlu kita menggabung-gabungkan niat. Dan itulah yang lebih mudah bagi masyarakat umum. Nak gabung-gabungkan niat ni satu kerja. Bayangkan nak datangkan 4 jenis niat tu dalam takbiratul ihram, dalam hati sahaja. Masa katakan masa sebelum kita sebut kat luar ni memanglah senang. Dan masa nak hadirkan di tasah hati dalam kita kata Allah sahaja, aku solat qabliyah zuhur, serta solat sunat wudu, serta solat sunat tahiyatul masjid, serta apa ni? Satu lagi ni. Kalau tercungak-cungak nampak tak baik, ada satu lagi tak masuk ni. Macam mana dia nak jawab? Memang kita gabungkan niat boleh. Sebab apa gabungkan niat boleh? Tak gabung pun tak apa, masuk dah secara automatik. Apatah lagi kalau diniatkan. Sebab itulah hukumnya boleh. Sebab itu hukumnya sah ke semua niat tadi. Sebab kalau tidak meniatkannya pun dapat juga solat tersebut sudah pun termasuk secara automatik. Itu yang disebut di dalam Al-Majmu' oleh Al-Imam Nawawi. Saya ada teks nas kata Al-Imam Nawawi. Qala Al-Imam Nawawi fil Majmu' Syarh Al-Muhadzab, qala ashabuna ay asy-Syafi'iyyah wala yushtaratu an yanwiya bi rak'ataini at-tahiyyah. Tidak disyaratkan seseorang itu berniat dengan 2 rakaat sebagai niat tahiyatul masjid. Tidak disyaratkan nak dapat solat sunat tahiyatul masjid, tidak disyaratkan mesti dengan niat tahiyatul masjid. Bahkan jika solat raka'ataini bi niatis salati mutlaqan, bahkan kalau dia solat 2 rakaat dengan niat solat sunat mutlak, dia masuk masjid, dia niat saja aku solat kerana Allah, langsung tidak diikat atau tidak dinamakan sebagai tahiyatul masjid, pun sah juga sebagai tahiyatul masjid, dikira tahiyatul masjid. Au nawah raka'ataini nafilah ratibah, ataupun dia berniat 2 rakaat sebagai solat ratibah. Ratibah ni solat apa? Solat rawatib. Ratibah ni mufrad daripada rawatib jamak. Apa yang dimaksudkan dengan rawatib? Qabliyah, ba'diyah, solat yang mengiringi solat fardu, solat sunat yang mengiringi solat fardu. Okey, katakan qabliyah subuh. Kalau dia masuk masjid, kemudian dia buat 2 rakaat qabliyah subuh,
maka terhasillah tahiyatul masjid secara automatik saja. Atau ghair ratibah, ataupun dia niat solat yang bukan ratibah, solat sunat wudu. Masuk dalam masjid, dia niat solat sunat wudu, maka sudah pun termasuk tahiyatul masjid di dalam solat sunat wudu. Walaupun solat tahiyatul masjid tidak diniatkan, sudah pun mendapatkan solat tersebut. Atau solat faridah muaddah, ataupun solat fardu yang tunai. Dia masuk dalam masjid, orang pun dah solat berjamaah subuh, dia pun terus ikut solat subuh berjamaah, maka solat subuh itu sudah pun dikira sebagai tahiyatul masjid. Atau maqdiyah, ataupun solat yang diqada'kan. Dia masuk dalam masjid, dia pun buat solat qada', solat fardu qada', maka itu pun menjadi tahiyatul masjid. Atau manzurah, ataupun solat yang dinazarkan. Bila solat dinazarkan jadi wajib, maka itu pun boleh dikira sebagai tahiyatul masjid. Cuma yang orang sebut yang tidak dikira tahiyatul masjid, solat janazah. Sebab solat berjanazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada duduk, maka tidak memadai. Ajza'ahu zalika, terlaksanalah solat-solat tahiyatul masjid dengan niat-niat yang dicontohkan tadi. Wa hasala lahu ma nawa, maka berhasillah apa yang dia niatkan. Wa hasalat tahiyatul masjid dimnan wala khilafa fi hadza, maka terlaksanalah tahiyatul masjid dimnan secara otomatik, wala khilafa fi hadza, dan tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan para ulama dalam perkara ini. Qala ashabuna, dan berkata para sahabat kami, yakni para ulama Asy-Syafi'iyah, wa kadza, begitu jugalah lau nawal faridah, sekiranya orang yang solat itu berniatkan solat fardu wa tahiyatul masjid, bersama tahiyatul masjid, ini gabung niat. Jadi Imam Nawawi mendatangkan dua cara. Cara yang pertama, tanpa perlu kita menggabungkan niat, dan cara yang keduanya, sekiranya kalau dia berniat fardu, berniat solat fardu wa tahiyatul masjid, dan dengan niat tahiyatul masjid, ataupun ar-ratibah wa tahiyatul masjid, dia berniat solat sunat qabliyah subuh. Ratibah ni kita contohkan qabliyah subuh, serta solat sunat tahiyatul masjid, hasalah jami'an, maka berhasillah kedua solat tadi bila khilaf, tanpa ada khilaf di kalangan para ulama Asy-Syafi'iyah pun boleh. Jadi kita ada dua pilihan. Kita nak gabung niat banyak-banyak tadi sampai mewas-waskan kita, sampai penat kita niat tak masuk-masuk, ataupun relax, santai saja, kita niat saja satu solat, dan semua solat-solat yang lain tadi sudah termasuk di dalamnya secara automatik saja. Tapi jangan kita lupa, kalau kita asingkan, maka itu terlebih afdal. Ulama je bahagikan, ada solat ghair maksudah, ada solat yang maksudah. Yang maksudah tak boleh gabung, mesti niat khusus. Yang maksudah seperti qabliyah subuh. Qabliyah subuh nak gabung dengan qabliyah, katakan qabliyah isyak sebelumnya, qada, tak boleh. So itu dalam kalangan solat-solat yang maksudah. Yang sebenarnya solat-solat yang ghair maksudah ni, kita masuk dalam masjid, walaupun kita niat lain pun, maka itu dikira sebagai tahiyatul masjid. Solat sunat taubat pun sama, dia termasuk dalam kalangan solat-solat yang ghair maksudah, yang tidak ditentukan niatnya secara khusus. Yang pentingnya, yang minatnya, kita mewujudkan solat pada waktu itu, apa jenis solat pun. Kalau kita masuk dalam masjid, kita solat sunat duha, duha itu sudah dikira sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau kita buat asing-asing, buat tahiyatul masjid dulu, baru buat duha, itu lebih baik, sebab lebih banyak rakaat perbuatannya. Maksudnya apa? Sebab nama tahiyatul masjid itu tidak perlu ditentukan niatnya, maka terlaksanalah tahiyatul masjid walaupun tidak meniatkan sebagai tahiyatul masjid. Itu kemudian dimasukkan dalam solat yang ghair maksudah. Solat sunat taubat, dalam hadis sebut ma min abdin yaznabu bi zambin, tidak ada hamba yang melakukan dosa kemudian fayuhsinu wudu, fayuhsinu tuwuh, dia menyempurnakan kesuciannya ataupun dia berwuduk dengan sebaiknya, summa yaqumu, kemudian dia bangun, fayusalli raka'ataini, dan dia buat 2 rakaat solat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Itulah yang para ulama namakan sebagai solat sunat taubat. Jadi solat sunat taubat ini pun tidak ada nama yang khusus, tidak mesti diniatkan secara khusus apa jenis solat pun yang kita dirikan. Solat sunat duha, solat sunat qabliyah yang kita
berdoa mohon ampun selepasnya, maka itu dinamakan solat sunat taubat. Jadi ada beberapa jenis solat yang para ulama kategorikan sebagai solat yang lain maksudah, yang tidak ditentukan niatnya secara khusus. Contoh apa? Kita dah sebut tadi solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat istikharah. Ini semuanya dalam kumpulan solat-solat sunat yang lain maksudah. Okay. Begitu juga solat sunat tahajud. Pembincangan solat sunat tahajud ini disebut dalam Hasyiatul Jamal, Hasyiatul Bujairimi, banyaklah kitab-kitab. Solat sunat tahajud ni, apa sahaja solat yang kita lakukan selepas kita terjaga daripada tidur malam, kita solat fardu isya, kemudian kita pun tidur, kemudian kita bangun, maka kita pun solat. Apa sahaja solat yang kita lakukan, itulah solat tahajud. Itulah solat tahajud, walaupun kita tidak meniatkan tahajud. Contoh, kita bangun tengah malam, kita buat solat sunat witir, walaupun kita niat witir saja, maka itu boleh dikira sebagai solat tahajud. Ulama sebut macam tu, boleh dikira sebagai solat tahajud. Tapi kalau kita buat tahajud dengan niat tahajud, kemudian buat witir, lagi banyaklah pahalanya. Jadi solat yang kalau solat witir itu kita buat sebelum kita tidur, kita hanya dapat solat sunat witir, tidak dapat solat sunat tahajud. Tapi kalau kita buat solat sunat witir itu selepas kita terjaga daripada tidur, maka solat sunat witir itu sudah pun menjadi solat sunat tahajud secara otomatik saja, dimnan. Dari kitab disebut dimnan. Secara dimnan maksudnya secara otomatik sahaja, tidak perlu lagi kita menggabungkan niat-niat tersebut. Keduanya boleh, kita sebut tadi pun boleh, menggabungkan niat pun boleh, tapi tak gabungkan pun itu pun boleh. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan cara tidak menggabungkan terlebih dahulu, kemudian yang baru disebutkan cara menggabungkannya, cara dengan menggabungkan. Okey. Di solat sunat yang maksudah macam mana? Contoh tadi kita bagi solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib termasuk dalam solat sunat yang maksudah. Tak boleh kita niat lain kemudiannya dikira sebagai qabliyah ba'diyah, tak boleh. Itu tak boleh. Sebab itu solat yang maksudah mesti dengan niat khusus. Contoh lagi yang termasuk dalam solat-solat yang maksudah ni, selain pada solat rawatib tadi, solat 2 hari raya tak boleh, solat 2 gerhana tak boleh, solat istisqa, ini semua masuk dalam solat-solat yang mesti dengan niat khusus. Kalau kita niat solat sunat duha serta solat sunat 2 hari raya, kita niat solat sunat duha serta solat sunat Idul Fitri, tidak sah. So keduanya dari dalam kumpulan solat-solat yang maksudah, solat-solat yang mesti dengan niat khusus. Ya. Macam mana? Ada soalan? Kalau tak sempat masa, kita niat qabliyah saja. Kalau sempat masa pun, kalau kita niat qabliyah saja, tahiyatul masjid sudah pun termasuk di dalamnya. Sudah pun termasuk di dalamnya. Sebab yang dikenakinya adalah sebarang jenis solat yang dilakukan sebaya kita masuk masjid, maka itu dapat dikira sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau diasingkan, itu terlebih banyak pahala. Itu kaki 5. Kaki 5 itu termasuk dalam muka masjid. Dia panggil rohbah atau rahbah. Sebab tu orang yang hadas besar tak boleh duduk situ. Perempuan yang haid tak boleh duduk situ di kaki 5 ni. Yang saya nampak lah, yang pertamanya, hukumnya boleh kita sebutkan tadi, kita gabungkan beberapa niat tadi, sebab kesemua solat itu di dalam kalangan solat-solat yang ghair maksudah. Memang boleh lah. Tapi masyarakat kena tahu lebih daripada itu. Kena tahu solat apa yang dikategorikan yang maksudah dan yang ghair maksudah. Yang ni masyarakat payah nak tahu. Jadi kalau kita ajak bergabungkan niat, dan dalam masyarakat dia tak tahu, habis digabungkan semua sekali, tidak sah solatnya. Ya. Yang keduanya, membuka pintu was-was bila kita gabungkan banyak niat solat dalam satu solat, dalam takbiratul ihram. Yang ketiganya, kita takut masyarakat akan jadi kurang solatnya. Boleh jadi tak kurang solat. Makcik ni
Selama ni dia solat 4 jenis solat, tiba-tiba sekarang tak payah lah, dia solat 2 rakaat saja. Mana yang 6 rakaat lagi seperti sebelum-sebelum ni, dah gabung dah dalam niat tadi, dah gabung dah. Dibanding kalau qiyam Ramadan kita tu, qiyam mulai tu tak payah banyak rakaat. Sebab apa? Kita kan biasa dalam tentatif qiyam Ramadan tu, qiyam mulai tu solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat solat sunat solat sunat wudu, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tahajud. 4 jenis solat tu 8 rakaat ni tak payah lah. Sebab apa? Buat solat hajat saja, gabungkan semua sekali tiga-tiga tu tadi, boleh. Daripada biasa kita buat sampai 8 rakaat, buat 2 rakaat je, cepat dah balik. Qiyam mulai dalam tu 2 rakaat je. Ya, jadi dia ada ni lah. Dia tak orang sekarang ni semua sukakan instant, semua nak cepat, nak segera. 4 dalam 1, 5 dalam 1, mudah. Jadi solat pun gabungkan juga 5 in 1, 4 in 1 kan. Jadi makin kurang lah orang solat.